wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat saya menyiapkan tugasan 2 BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu dengan jayanya. Nama diberi Aiman Firdaus bin Zaki dari unit Bahasa Melayu 3. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada pensyarah saya iaitu Puan Delaini binti Hussein kerana banyak memberikan tunjuk ajar semasa saya menyiapkan tugasan ini. Berdasarkan penelitian yang telah saya buat, saya telah memilih cerpen Kado Ayam dan Raja untuk menyiapkan tugasan ini. Dalam cerpen ini, saya telah mengkritik dalam beberapa aspek iaitu kritikan sanjungan, kritikan teguran dan kritikan pendekatan. Kita akan mulakan kritikan sastra cerpen Kado Ayam dan Raja dengan kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan merupakan satu kritikan yang menyatakan rasa kagum dan memuji pengarang yang mampu untuk menghasilkan satu karya yang menampilkan elemen yang menarik. Selain itu juga, kritikan sanjungan ini ditujukan kepada pengarang yang memiliki daya intelektual yang tinggi, ketajaman serta keberkesanan fikiran dalam sesebuah cerpen. Berdasarkan novel Kado Ayam dan Raja yang telah saya pilih, saya ingin memuji pengarang yang dapat menghasilkan cerpen ini kerana tema dan beberapa persoalan yang terdapat dalam cerpen ini amat sesuai dengan remaja dan mempunyai tema yang dapat memotivasikan semua orang, terutamanya para remaja dan belia. Hal ini demikian kerana tema cerpen yang ingin diketengahkan ini ialah kesungguhan seorang anak muda iaitu Hakim yang menceburi bidang pertanian dan keusahawanan. Hakim berusaha bersungguh-sungguh untuk menjalankan projek peternakan ayam meskipun banyak cabaran dan halangan yang perlu ditempuhi oleh Hakim yang disebabkan oleh sikap orang tengah yang banyak menindas dan mengaut keuntungan. Tema ini dapat menjadikan titik tolak kepada remaja pada zaman kini kerana majoriti remaja pada zaman ini tak memiliki keyakinan yang tinggi untuk menceburi bidang-bidang yang baharu yang menyebabkan banyak kes pengangguran yang berlaku. Selain itu juga, saya ingin memuji pengarang kerana mampu menghasilkan cerpen yang dapat menekankan beberapa persoalan yang dapat dijadikan suri teladan kepada orang lain, khususnya kepada remaja. Salah satu persoalan utama yang ingin ditekankan oleh pengarang ialah cabaran yang perlu ditempuhi dalam dunia perniagaan. Hal ini jelas dan ketara dapat dilihat melalui watak Hakim yang berhadapan dengan pelbagai masalah untuk mendapatkan pinjaman bank, rasa tidak puas hati penduduk kampung dan monopoli syarikat besar semasa mengusahakan bidang pertanian. Persoalan ini amat relevan pada masa ini kerana dapat menjadikan sumber inspirasi kepada orang lain, terutamanya golongan belia yang tidak mempunyai sifat bersungguh-sungguh dalam usaha menggapai sesuatu yang diinginkan. Selain itu juga, saya juga ingin menyatakan setinggi-tinggi pujian kepada pengarang yang dapat menghasilkan persoalan iaitu pembersihan nama dan maruah keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam cerpen dengan watak Hakim yang cuba berusaha semampu mungkin bagi membersihkan nama datuknya yang difitnah menyerahkan ayam kepada raja tanpa kerelaan. Persoalan ini hakikatnya jarang diketengahkan dalam beberapa karya
Namun persoalan ini amat penting untuk ditekankan dalam karya. Hal ini bagi menanamkan semangat kepada semua pembaca untuk tetap menjaga nama baik dan maruah keluarga walau apa jua keadaan sekalipun. Seterusnya, marilah kita bergerak untuk melihat kritikan yang kedua, iaitu kritikan teguran. Kritikan teguran ini merupakan kritikan yang memberikan pengkritik, menyatakan teguran dan peringatan secara ikhlas kepada pengarang. Kritikan ini lebih bersifat praktikal kerana pengkritik melaksanakan kritikannya dengan lebih seimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangannya. Berdasarkan cerpen Kaduk Ayam dan Raja yang telah saya pilih, saya akan mengetengahkan dua kritikan teguran yang dapat kita perhalusi bersama. Pertamanya, berdasarkan petikan ini, iaitu, "Kau kenal Kaduk bukan? Ya, Kaduk itulah. Kaduk yang mana lagi? Kaduk yang kau ejek siang dan malam, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Kau kata dia bodoh kerana bertukar ayam dengan raja. Kau ejek dia kerana ayamnya menang tapi kampungnya tergadai." Berdasarkan petikan ini, terdapat beberapa kelemahan yang dapat kita perhatikan, iaitu penggunaan perkataan bodoh yang kurang sesuai. Hal ini demikian kerana penggunaan perkataan ini adalah tidak berkias dan tidak sesuai bagi golongan pembaca yang tidak dewasa lagi. Selain itu juga, sifat dan perangai mengejek kepada orang lain juga dapat dilihat dalam petikan ini. Hal ini tidak bagus kepada pembaca kerana mengetengahkan sifat-sifat yang buruk yang tidak patut dicontohi. Oleh hal yang demikian, pengarang mungkin boleh menggunakan bahasa kiasan untuk menerangkan sesuatu perkara yang tidak baik. Hal ini dapat menjadikan sebuah karya itu lebih berkualiti dari aspek pembendaharaan kata. Namun demikian, terdapat beberapa kekuatan teks tersebut, iaitu yang pertamanya, para pembaca dapat memahami maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang. Hal ini demikian kerana penggunaan perkataan yang standard dan biasa serta struktur ayat yang mantap. Seterusnya, mari kita lihat contoh teks yang kedua. Hakim mengeluh sebelum memberi jawapan. "Aku tahu membela ayam itu satu risiko, tapi kalau semua orang takut, bagaimana manusia hendak mendapatkan barang makanan? Cuma kadang-kadang aku rasa terlalu banyak masalah yang menimpa." Berdasarkan teks ini, terdapat kelemahan yang dapat kita lihat, iaitu pengarang mengemukakan watak, iaitu hakim yang mengeluh kerana terdapat banyak halangan dan rintangan untuk beliau meneruskan bisnes peternakan ayam ini. Hal ini tidak bagus kepada para pembaca, terutamanya para belia, kerana ianya dapat menanamkan rasa putus asa dan tidak bersungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu perkara. Oleh hal demikian, pengarang mungkin boleh menukarkan situasi ini kepada situasi yang dapat memberikan semangat kepada watak, iaitu hakim untuk meneruskan impiannya untuk menjadi peternak ayam yang berjaya. Akhir sekali, kita akan lihat kritikan terakhir, iaitu kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan ialah satu kritikan yang membolehkan pembaca dan pengkritik mendekati sesebuah karya. Kritikan ini juga
merupakan salah satu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Kritikan ini dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian, iaitu pertama, pendekatan intrinsik; kedua, pendekatan ekstrinsik; ketiga, pendekatan moral; keempat, pendekatan psikologi; kelima, pendekatan sosiologi; dan terakhir, pendekatan arketaip. Berdasarkan cerpen yang telah saya pilih berkaitan kritikan pendekatan dapat dilihat dari petikan ini. Hakim meluahkan segalanya yang telah bersarang di dadanya. Banyak persamaan antara aku dengan datukku. Kami sama-sama membela ayam dan kami sama-sama menggadai tanah. Kami sama-sama berada di bawah cengkaman orang yang berkuasa. Walaupun namaku tidak lagi berunsur kolot dan kuno seperti nama datukku, tetapi itu tidak bererti apa-apa. Sepatutnya namaku ialah Kaduk bin Kaduk bin Kaduk. Berdasarkan petikan tersebut, watak hakim telah meluahkan segalanya tentang pendapat beliau. Hakim telah menyatakan bahawa dirinya dan datuknya memiliki banyak persamaan. Mereka bersama-sama membela ayam dan menggadaikan tanah. Mereka juga menjadi mangsa orang-orang berkuasa dan atasan. Kesimpulannya, kritikan sastera merupakan salah satu kaedah bagi pengkritik menyampaikan pendapat berkaitan sesuatu karya. Kritikan sastera ini amat penting bagi sesebuah karya kerana dapat menjadikan sesebuah karya itu lebih berkualiti. Selesai sudah pembentangan saya pada hari ini. Di kesempatan ini, saya ingin memohon maaf menyusun 10 jari jika terdapat kesalahan sepanjang saya menjalankan tugasan ini. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya untuk berpantun. Dari Kedah ke Pekansara, beli baju di Kuala Tinggi. Selesai sudah tugasan saya, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.